Selamat petang. Selamat kepetangan. Mari kita balik awal sikit. Sikit saja kita balik awal. Walaupun sebenarnya dah 25 minit tadi sepatutnya saya dah balik. Sebab soalan yang sangat menarik daripada reviewer untuk paper yang saya submit dekat Stoughton to Science of the Total Environment. Impact factor dia 10 lebih. Kalau first time saya submit dekat journal tu, yang dia belum accept lah, dia masukkan dalam peer review process. Lepas tu excited lah nak jawab. Lepas tu soalan-soalan daripada reviewer dia pun memang boleh tahan lah. Memang saya jawab pun seronok jawab soalan-soalan yang mencambahkan minda kita ni. So saya submit paper kat situ sebelum ni. Ada lagi paper lain saya submit situ juga, tapi harap masuk peer review jugalah. Tapi ada satu lagi paper kena reject ke itu. Kena reject. Lepas tu saya kena submit lagi. Tak ada masa. So banyak sangat kerja sebenarnya. So dalam perjalanan balik rumah ni, dalam 15 ke 20 minit, kita sembang kencang lah pasal 22 Julai 1963 Sarawak tu. Kan dekat Sarawak kan kami ada 22 Julai, sambutan 22 Julai yang bermula pada tahun 2016. Seingat saya 2016. Tapi dia mark the occasion of 22 Julai 1963. Apa yang saya nak bincang ni, yang kita nak sembang kencang bersama ni, ialah berkaitan dengan 22 Julai 1963. Saya belum nak bincang yang 2016 tu. Yang saya nak bincang cuma 22 Julai 1963 tu. Kenapa kita bincang 22 Julai 1963 tu? Supaya kita faham apa benda yang disambut, apa benda yang kita dapat pada 22 Julai 1963 tu. Dan sambutan tu kita sebenarnya sambut apa benda? Itu yang kita nak ungkaikan. Kita nak sama-sama sembang kencang. So 22 Julai 1963 ni apa yang berlaku? Kita tengok dulu apa yang berlaku pada 22 Julai 1963 tu. Pada 22 Julai 1963 tu, kita ada local ministerial system. Maksudnya semua minister yang dilantik dekat kabinet Sarawak tu, termasuk chief minister, semua orang Sarawak yang diundi semasa pilihan raya Sarawak tu pada tahun 1963 tu, yang diundi semasa indirect election, bukan direct election, semasa nak pembentukan Malaysia tu. So sebelum pembentukan Malaysia tu dekat North Borneo, kat Sabah dengan Sarawak tu, pada tahun 1963 tu memang ada election dekat Sabah dengan Sarawak, iaitu indirect election. So berdasarkan indirect election tu, parti-parti politik yang menang dekat Sarawak tu, mereka pilih lah siapa yang jadi chief minister, siapa yang jadi menteri dia, apa semua berdasarkan perlembagaan Sarawak yang ada pada masa tu. So berdasarkan perlembagaan Sarawak yang ada pada masa tu, boleh saja British lantik orang British balik jadi menteri-menteri apa ni semua. Tapi berdasarkan perlembagaan Sarawak tu, maka pada 22 Julai 1963 tu, British dia lantik minister dari Sarawak sendiri, orang Sarawak sendiri yang menang pilihan raya tu. Itu yang berlaku pada tahun 1963 tu. Kita boleh tengok dalam banyak-banyaklah buku sejarah, nota-nota sejarah apa semua, siapa yang jadi menteri tu, termasuk Gubernur Sarawak sekarang lah, Gubernur Taib Mahmud tu, yang pada masa tu dia menjadi menteri, salah seorang menteri dekat Sarawak. Dan Chief Minister Sarawak yang pertama ialah Stephen Kalong Ningkan. Tapi Chief Minister kita yang pertama ni, dia bukan, saya nak cakap yang pertama pun susah, tapi dia sejarah dia yang pertama. Tetapi dia bukan yang pertama dipilih menerusi direct election. Tapi Stephen Kalong Ningkan ni, dia Chief Minister Sarawak semasa pembentukan Malaysia, tapi dia menang menerusi indirect election. Itu kita kena jelas.
nanti saya terangkan apa beza dia kalau kamu menang indirect election atau direct election. Sebab orang yang menang direct election tu yang lebih mandat rakyat dia lebih tinggi, sebab dia dipilih oleh direct election. So itu yang berlaku pada 22 Julai 1963. Kita ada ministerialship system. Susah betul nak sebut. Ministerialship system dekat Sabah dengan Sarawak. Dekat Sarawak, di mana minister dia semua orang Sarawak. So itu yang berlaku, dan itu jugalah yang kita capai. Untuk pertama kali dalam sejarah yang kita sudah ada perlembagaan ni, kita ada chief minister dengan minister orang Sarawak sendiri. Persoalan dia, kenapa British buat ministerialship system ni untuk Sarawak, tapi dia tak buat pun untuk North Borneo, untuk Sabah? Jawapan dia sebab masa tidak sempat. Tapi untuk Sarawak tu, mereka selagi ada masa dalam pembentukan Malaysia tu kan, British mau memastikan yang pemimpin-pemimpin Sarawak yang memimpin Sarawak dan orang Sarawak tu, walaupun belum cukup matang semasa pembentukan Malaysia, dia cukup matang saja dengan pelantikan secara ministerialship system ni. Dia at least ada satu stage lagi tu dalam decolonization process. British dia membawa orang Sarawak ni supaya lebih experience dalam pemerintahan, self government. Semasa 22 Julai 1963 ni, lupa saya nak beritahu tadi, gubernur dia masih gubernur British. Gubernur dia Anthony Weddell tu. Anthony Weddell lah. Kita masih di bawah British, di bawah kita masih koloni British, dan gubernur kita masih gubernur British. Cuma minister dan chief minister kita ni ialah orang lokal. Jadi kenapa British buat benda ni kan? Apabila British buat ministerial system apa semua untuk Sarawak ni sebelum pembentukan Malaysia, Tunku Abdul Rahman dia tak suka. Persekutuan Tanah Melayu dia tak suka benda ni berlaku untuk Sabah dengan Sarawak ni. Kenapa dia tak suka? Sebab British dah awal-awal lantik siapa yang jadi chief minister untuk Sarawak ni. Dia maksudnya orang yang dilantik menjadi chief minister Sarawak tu, tak adalah orang nak kacau siapa nak lantik, siapa jadi chief minister Sarawak tu kan. Singapura tak kacau, Persekutuan Tanah Melayu pun tak sempat nak kacau. British dah lantik awal-awal. Bijak tak British buat? Kalau British tak lantik awal-awal siapa jadi minister dekat Sabah dengan Sarawak pada semasa pembentukan Malaysia tu, kalau kita join pembentukan Malaysia 16 September tu, kita tak tahu siapa pemimpin kita, siapa chief minister kita, siapa minister kita. Siapalah yang nak jadi chief minister ni semua kan. Nanti ada orang campur tangan dari luar, dia akan campur tangan siapa yang jadi chief minister dan minister kat Sarawak ni. Nasib baik British awal-awal buat election. Dia awal-awal pastikan orang yang jadi chief minister dan minister kat Sarawak ni dipilih oleh orang Sarawak itu sendiri. Dia tak masuk campur. Siapa menang pilihan raya, pilih lah siapa jadi pemimpin Sarawak pada tahun 1963 ni. Jadi tak ada ruang dan peluang untuk Persekutuan Tanah Melayu atau Singapura untuk kacau siapa yang jadi chief minister dekat Sarawak. Okey, itu satu lagi kenapa kita ada 22 Julai 1963 ni, kita ada ministerialship system ni. Satu lagi sebab dia ialah semasa Cobalt Commission tu, apabila British tengok kan, orang tanya orang Sabah dengan orang Sarawak tentang terma-terma untuk pembentukan Malaysia ni, dia nak yang macam mana?
Dia jadi ada kereta tadi sorry. Dalam Cobalt Commission tu tadi kan, apabila dia tengok semua pendapat orang Sabah dengan Sarawak tadi kan, tentang pembentukan Malaysia, apa yang mereka mahu tentang pembentukan Malaysia ni, dan apa yang mereka tak mahu tu pun orang British dengar juga. Apa yang orang neutral, orang yang cakap semua benar lah dekat dalam Cobalt Commission tu, dia dengar semua. Apabila dia dengar pendapat daripada orang Sabah dengan Sarawak ni, dia nampak yang orang Sabah dengan Sarawak ni dia tak tahu perlembagaan tu macam mana dan bentuk administration berdasarkan perlembagaan tu kan. Orang Sabah dengan Sarawak ni tak faham. Orang Sabah dengan Sarawak ni dia pada tahun 1963 tu, 1962 tu, semasa Cobalt Commission tu, mereka tak faham. Contoh dia Head of State dengan Head of Executive. Mereka tak faham apa beza dua tu. Sebab contohnya orang Sarawak ni dia dah biasa sangat hidup dengan kita ada governor. Jadi governor yang decide semua benda. Governor ni kena advise oleh Supreme Council dengan Council Negeri kat Sarawak. Lepas tu decision apa semua memang governor yang buat. Orang Sarawak dah biasa hidup macam tu. Jadi mereka fikir orang yang paling power ialah governor. Tapi semasa pembentukan Malaysia kan, governor tu jadi head of state dan head of executive tu chief minister. Jadi orang yang paling banyak buat decision tentang negara Sarawak ni nanti ialah chief minister dengan minister dia, head of executive, bukan head of state, iaitu governor Sarawak. Jadi bila dengar orang memberi pendapat tentang pembentukan Malaysia ni kan, orang Sarawak, orang Sabah ni dia keliru antara head of state dengan head of executive ni. Mereka tak tahu apa function dia, apa role, apa perbezaan antara head of state dengan head of executive. Iaitu perbezaan antara governor, senang cerita lah, perbezaan tugas, role, responsibility antara governor dengan chief minister. Orang Sabah dengan Sarawak pada masa tu keliru ataupun dia tak matang sangat. Sebab masa tu orang tak biasa pun dengan sistem perlembagaan yang macam kita ada sekarang ni. Kita dah biasa, kita dah tahu dah yang chief minister ni tugas dia apa, governor tugas dia apa, yang di-Pertuan Negara Sabah tu tugas dia apa. Sekarang kita faham, tapi orang pada tahun 1962 1963 tu dia tak faham. Sebab konsep berperlembagaan yang macam kita ada sekarang ni merupakan satu konsep yang sangat foreign bagi mereka, dan tu first time mereka dengar tahu benda-benda macam tu. Jadi semua pendapat yang macam siapa yang patut jadi head of state, siapa yang sepatutnya jadi head of executive, agak berserabut lah dalam Cobalt Commission tu. Cobalt Commission tu pun bila dia buat recommendation pun dia tahu orang Sabah dengan Sarawak ni dia belum bersedia untuk berkerajaan sendiri, masih perlukan at least 15 tahun macam tu supaya kita bersedia. 15 tahun, kenapa 15 tahun? Supaya 15 tahun sebab kita perlu ada 3 kali pilihan raya baru kita faham macam mana cara untuk self governance guna perlembagaan tu. 15 tahun. Pilihan raya kan setiap 5 tahun kan? Pilihan raya setiap 5 tahun. So bila kita dah biasa melalui pilihan raya, lepas tu kita dah biasa pilih pemimpin, lepas tu kita dah tahu pemimpin tu siapa, tugas dia apa, menteri tu tugas dia apa, chief minister tu tugas dia apa, governor tu tugas dia apa, baru kita bersedia untuk berkerajaan sendiri. Tapi pada tahun 1963 tu tak sempat. Benda ni tak sempat. Kita tak ada pilihan raya, direct election pun kita tak ada. Yang ada cuma indirect election. So bila indirect election ni, kemudian kita pilih pemimpin lagi. Lepas tu tugas pemimpin pun kita tak tahu. Siapa yang paling berkuasa pun kita tak tahu. Kuasa eksekutif tu ada pada siapa pun kita tak tahu. Jadi British kena cari cara supaya benda ni clear untuk orang Sabah dengan Sarawak. Jadi cara dia untuk buat dia clear, jelas kepada orang Sabah dengan Sarawak ni, tugas-tugas head of state, head of executive ni, supaya dia clear. Jadi dia buatlah lantikan
local ministerial ship untuk Sarawak tu tadi. Kenapa dia pilih Sarawak? Sebab Sarawak memang sudah lama pengalaman berkerajaan sendiri dan lebih cukup matang, dia lebih tinggi lah. Jadi dia buat dekat Sarawak sebagai satu contoh. Dia buat dekat Sarawak sebagai satu contoh supaya orang Sarawak dan pemimpin Sarawak tu dia faham apa perbezaan tugas antara head of state dengan head of executive tu. Okey, apabila dia dah faham, apabila dibuat 22 Julai 1963 tu, jadi semua orang pada masa tu dia dah clear dah macam mana chief minister tu sebenarnya dilantik oleh governor. Lepas tu minister orang yang menang pilihan tugas-tugas governor tu dia bertindak berdasarkan advice daripada chief minister. Semua masa tu selepas 22 Julai 1963 tu dia menjadi lebih clear untuk orang Sarawak dan pemimpin Sarawak macam tu. Baru mereka faham cara hidup perlembagaan tu macam mana. Itu tujuan dia 22 Julai 1963 tu. Dia salah satu cara untuk mengajar orang Sabah dengan Sarawak ni macam mana cara hidup berperlembagaan dan memilih pemimpin, dan konsep balance of power antara gubernur, head of executive, minister dan sebagainya tu lebih clear untuk orang Sabah dengan Sarawak. Itu cara dia guide orang Sabah dengan Sarawak based on action, bukan cakap saja, dia based on action. Dia lantik terus. Dia lantik siapa jadi chief minister, Stephen Kaluningkan, kemudian kita ada minister apa semua. Lepas tu minister ni semua ada tugas-tugas dia. Dia ada minister of macam-macam lah, apa juga minister pada masa tu, telecommunication ke apa semua. Tu semua menteri-menteri tu rupanya bila jadi pemimpin ni, bila dipilih oleh rakyat, yang menang pilihan rakyat tu akan ada ni, akan dipilih menjadi menteri. Apabila dipilih menjadi menteri itu, adalah tugas dia, adalah responsibility dia. Itulah yang kita tahu pada 22 Julai 1993 tu. Rupanya sistem pemerintahan yang demokrasi ni, kita ada menteri, kita ada kabinet, kita ada gubernur, kita ada konsel negeri tu macam mana, macam tu. Itu tujuan 22 Julai 1993. Dan British on the rush, dia rushing sikit nak pastikan benda ni clear pada orang Sabah dengan Sarawak. Kalau dia nak tunggu selepas pembentukan Malaysia, British takkan sempat nak ajar benda ni pada orang Sabah dengan Sarawak. Sebab tu dekat Sarawak, bila benda ni clear, kita tak ada isu yang undingan untuk menjadi pemimpin antara parti-parti politik dekat Sarawak tu. Dia tidak bingung lah siapa yang patut. Kan kita ada parti-parti politik tu banyak kan, yang menang tu kan, yang jadi kerajaan tu. Parti mana yang nak jadi chief minister, wakil mana yang nak jadi head of state, nak jadi gubernur, nak jadi menteri. Kena secara politikal tu kita kena runding lah sama parti politik supaya adil berdasarkan kursi yang dimenangi tu. So benda-benda tu orang Sarawak sudah lalui, dia ada pengalaman sebelum pembentukan Malaysia. Tu yang kita dapat daripada 22 Julai 1963 tu. Pengalaman yang berharga tentang cara governing ourselves tu. Tetapi dekat Sabah, saya rasa benda ni tidak sempat berlaku. Bila dekat Sabah tu memang tidak sempat berlaku, seingat saya lah. Walaupun dia lepas tu bila kita tengok sejarah dekat Sabah tu, sejarah dekat Sabah, kan siapa yang jadi mula-mula Donald Stephen dengan siapa nama dia, pemimpin Sabah tu, dia jadi seorang jadi chief minister, seorang jadi governor. Mula-mula yang jadi governor tu, dia ingat dia yang paling power, sebab dia tak tahu yang jadi governor tu sebenarnya jadi head of state saja. Dia tak ada kuasa eksekutif. Kuasa eksekutif tu dia transferkan kepada chief minister. Kemudian dia tak tahu, rupanya dia ingat dia jadi gubernur tu, dia jadi yang di-Pertua Negara Sabah tu, dia yang paling power, paling banyak kuasa. Rupanya dia cuma macam simbolik sajalah, macam tu, symbolic of sovereignty of Sabah masa tu. Apabila dia tak tahu, berlakulah perebutan kuasa dekat Sabah tu.
seorang nak dari gubernur tu nak jadi chief minister balik. Sebab bila jadi chief minister ni banyak benda boleh buat, banyak decision boleh buat, banyak kuasa lah macam tu. Dia jadi macam tu. Tu satu contoh dia. Apabila ministerial system ni British tidak sempat nak perkenalkan dekat North Borneo tu. Apabila berlaku pembentukan Malaysia, baru nak bentuk kabinet apa semua. Lepas tu siapa jadi head of state, siapa jadi head of executive pun dia tak tahu tugas dia apa sebenarnya. Bila dah dilantik tu baru dia perasan, oh, rupanya chief minister yang paling power. Bila dia tahu chief minister tu yang paling power tu, dia daripada gubernur tu dia nak jadi chief minister balik lah. Berlaku perebutan kuasa parti-parti politik. Semua ni sebab kuasa. Mula-mula tu sebab dia tidak clear. Kita tak ada pengalaman macam mana hidup secara berperlembagaan tu. Tapi nasib baik tu dekat Sarawak tu dia sempat. Jadi orang Sarawak mau prepare untuk proses-proses self-governance ni. So saya harap apa yang kita sembang kencang ni clear tentang 22 Julai 1963 tu. Ada sebab British perkenalkan 22 Julai 1963 ni kepada Sarawak. Dia bukan buat suka-suka, dan kenapa dia buat tu memang dia sudah bincang di dalam Cobalt Commission, di dalam declassified dokumen tu memang dia bincang betul-betul. Memang mereka tahu orang Sabah dengan Sarawak ni tidak bersedia untuk self-government. Jadi apabila orang Sabah dengan Sarawak ni tidak sedia untuk self-government kan, memang tahu kan, semua orang tahu, orang Sabah pun tahu. Jadi apa cara dia untuk pastikan orang Sabah dengan Sarawak ni bersedia? Kita ada isu, kita cari solution dia. Bukan tahu-tahu saja. Tapi kita tengok apa yang mereka buat, apa yang kita boleh belajar dan apa yang kita boleh buat pada hari ini untuk memastikan semua pandai cara self-government berperlembagaan ni. Jadi apabila British nampak benda ni kan, daripada opinion orang-orang kampung apa semua, pemimpin kampung, pemimpin masyarakat, pemimpin politik tahun 1962 tu, dia tahu daripada opinion tu, dia tahulah orang Sabah dan Sarawak tak bersedia. Jadi cara dia untuk menyediakan orang Sabah dengan Sarawak ni dengan sistem berperlembagaan ni, dia perkenalkan direct election dekat indirect election dekat Sarawak tu. Dia buat election supaya orang Sarawak tahu macam mana nak buat election. Apabila dah tahu buat election tu, dia dekat Sarawak tu dia ajar, dia lantik ministerialship system, orang lokal yang pegang, orang Sabah Sarawak sendiri yang pegang. Jadi chief minister dengan jadi menteri-menteri dia. Jadi sebelum pembentukan Malaysia tu, walaupun sekejap tapi sangat berharga pengalaman yang diperolehi oleh orang Sarawak pada masa tu. Tapi fakta tetap fakta lah, kita masih perlukan 15 tahun untuk bersedia. At least 2 atau 3 kali pilihan raya baru kita betul-betul bersedia untuk self-government. Dan benda ni, macam mana persediaan selepas pembentukan Malaysia tu pun ada dalam IGC report. Dia terangkan cara-cara supaya Malaysia ni guide Sabah dengan Sarawak bersedia untuk self-government. Tapi benda tu tak dibuat lah, langgar sana sini, emergency sana sini, tunda perlembagaan, tunda pilihan raya lah, apalah. Yang tu mungkin saya boleh cerita masa lain lah. Tapi saya cerita 22 Julai 1963 dulu. Jadi kita nampak situ yang British memang orang-orang Sabah dan Sarawak memang sudah berusaha betul-betul dah pada masa tu untuk bersedia untuk self-government. Walaupun masa dia singkat, walaupun pada masa tu kita cuma cukup-cukup matang saja untuk self-government. Okay, Noh the Lima King. Betul. Dekat Sabah tu perbalahan politik dia tu, bila kamu baca buku dia kan, buku-buku Sabah politik dulu kan, saya ada juga baca dulu. Macam-macam buku saya baca, bukan saja perlembagaan apa semua, memang buku yang orang tulis pasal sejarah Sabah apa semua. Saya tengok mereka gaduh.
gaduh, mereka tak ada pengalaman, bukan memang pengalaman secara self government tu tak ada, dan pemimpin dekat Sabah tu pun dia blur function, role dengan responsibility sebagai government tu. Contohnya function dengan role dengan responsibility antara yang di-Pertuan Negara Sabah dengan Chief Minister Sabah pun mereka keliru. Mereka tak tahu siapa yang paling berkuasa. Lepas tu bila dah tahu Chief Minister tu yang ada kuasa eksekutif, berebut nak jadi Chief Minister. Tapi sebab nak kuasa saja lah, tapi lupa apa responsibility dia. Nanti lantik menteri, apa semua menteri lantik, tapi tak tahu responsibility dia apa. Asalkan banyak kuasa saja macam tu. Itu bahaya dia. Lepas tu nak dilantik jadi Chief Minister apa semua, angkat-angkat orang dekat Kuala Lumpur untuk sokong dia. Macam tu lah dia. Waktu Kuala Lumpur dia cepat saja masuk campur dekat Sabah tu. Sebab orang Sabah pada masa tu dia tak tahu pun role and responsibility semua position tu, Chief Minister, State Secretary, apa semua tu. Waktu apabila berlaku pilihan raya, lantik cepat-cepat siapa jadi Chief Minister, siapa jadi Gubernur, siapa jadi yang di-Pertuan Negara tu, lantik cepat-cepat. Nak tunggu orang dari Kuala Lumpur datang buat apa? Mereka bukan tinggal dekat Sabah sana. Mereka bukan pemimpin Sabah. Buat apa tunggu mereka? Biar orang sendiri yang lantik. Orang kita sendiri yang lantik. Contohnya dekat Sarawak, kalau habis pilihan raya terus lantik jadi Chief Minister. Dan yang nasib baik lah dekat Sarawak, terutama dengan tentang pelantikan Gubernur Sarawak yang di Pertuan Negeri Sarawak. Dekat Sarawak ni kita ada satu lagi perjanjian antara Sarawak, Persekutuan Tanah Melayu dengan British. Yang ni satu perjanjian ni ramai orang tak tahu. Perjanjian yang ditandatangani pada 15 September 1963. Seingat saya 15 September ataupun 13 September. Saya rasa 13 September 1963. Sebab pada masa tu Sarawak pun dah nak keluar Malaysia, dah tak mahu dah Malaysia. Temenggung juga kah? Ataupun Sepen Kolonikan. Dah pergi radio Sarawak dah. Pada masa tu radio kan untuk menyebarkan berita terkini kan. Dah nak pergi radio Sarawak, dah nak umum Sarawak tak jadi membentuk Malaysia. Nasib baik Duncan Sandys datang menyelamatkan keadaan. Duncan Sandys datang bawa semua pemimpin Sarawak, pemimpin Kuala Lumpur tu bincang buat perjanjian baru. Perjanjian baru antara Sarawak, Persekutuan Tanah Melayu dengan British. Tanda tangan. Ni satu lagi perjanjian yang ramai orang tak tahu. Dan perjanjian ni dia berkaitan dengan pelantikan Gubernur Sarawak dan Chief Minister Sarawak. Sebab masa tu kita mau lantik Temenggung juga kan jadi Gubernur Sarawak, tapi Kuala Lumpur tak setuju. Tak tahulah kenapa dia masuk campur rumah orang. Tak tahu. Tanyalah mereka sendiri tu nak masuk campur urusan rumah tangga orang lain. Kuala Lumpur tak setuju apa semua. Last buat perjanjian. Okey. Orang Sarawak bukan mengalah lah, kita setuju. Yang siapa orang ni, saya pun tak ingat. Ahmad Zaidi kah? Saya pun tak ingat. Dia jadi Gubernur Sarawak. Kemudian Temenggung juga dia jadi Borneo Affairs Minister, Federal Borneo Affairs Minister. Buat perjanjian dia. Gubernur yang pertama tu tak apa, kita ikut saja apa yang Kuala Lumpur cakap. Tapi selepas tu apa-apa lantikan gubernur dekat Sarawak, semua advice daripada Chief Minister Sarawak tu terima. Yang di Pertuan Agong akan terima. Semua siapa yang Chief Minister Sarawak advice untuk jadi gubernur, yang di Pertuan Agong akan terima. Dia tak boleh fikir dia tak terima atau tak terima lagi. Dia mesti terima saja. Advice terima saja. Tu syarat dia. Sekarang sampai hari ni siapa yang jadi Gubernur Sarawak, siapa-siapa pun boleh jadi Gubernur Sarawak berdasarkan advice daripada Chief Minister tu. Dia memang tak ada kaum, agama apa semua, tak ada
constraint tu tak ada. Siapa-siapa pun boleh jadi gubernur Sarawak. Tengok perlembagaan kita sendiri tu. Tengok perjanjian pada 13 September 1963. Lepas tu kat Sarawak kita tak ada isu kaum, kita tak ada isu agama. Sebab semua tu open business. Kan? Siapa yang layak meritokrasi kan, siapa yang layak jadilah pemimpin. Siapa yang pandai jadilah pemimpin. Siapa yang baik jadilah pemimpin. Jangan kita pilih pemimpin yang tugas dia sebagai jadi chief minister pun tak tahu. Oh, rupanya chief minister ni tugas dia macam ni. Jadi gubernur, jadi yang ketua negara pun tak tahu tugas dia apa. Dah jadi yang ketua negara, dah tahu tak ada kuasa eksekutif, baru nak berebut kuasa chief minister. Yang tu yang jadi bahaya nanti orang sedang masuk campur. Sebab tu kalau saya kan tengok dekat Sabah apa semua tu kan, dekat North Borneo, dekat Sabah ni, dia agak kucak-kacir sikit. Sebab rakyat dia, kita tak boleh salahkan pemimpin saja. Sebab rakyat, masuk saya, kita semua ni, kita tidak faham sistem ministerialship ni. Tugas-tugas menteri tu kita kena clear kan. Sebab tu saya akan mulakan clarification untuk Borneo Affairs Minister tu, Federal Minister. Saya akan clearkan habis-habis supaya kita tahu tugas dia apa. Supaya kita boleh tahu siapa yang kita kena tanya kalau ada isu-isu yang berkaitan Malaysia Agreement. Kalau ada isu-isu berkaitan dengan medicine, kita tahu Menteri Sabah tu siapa yang kita kena tanya. Kalau ada isu pasal fisheries, menteri mana yang kita kena tanya. Kalau ada isu yang tu kita akan clearkan betul-betul function semua minister ni. Kita tanya dia betul-betul lepas ni. So lepas ni tak adalah orang Sabah dengan orang Sarawak ni dia tanya soalan keluar tajuk kan. Kadang-kadang kita tanya ni, tanya menteri pelancongan kita tanya pasal isu tanah. Kan pelik. Yang tu yang kita mau clearkan betul-betul. Nanti kita akan sama sembang kencang tentang Borneo Affairs Minister ni, Borneo Affairs Federal Minister. Sebab tugas dia penting. Sebab tu kita akan clearkan role dia, responsibility dia, tugas dia, dan apa benda yang dia perlu buat first sebagai Borneo Affairs Minister tu. Yang saya tunggu-tunggu sampai sekarang dia tak buat. Apa yang Borneo Affairs Minister tu tak ada buat, yang saya tunggu-tunggu? Apa yang dia perlu buat kan? Dia kan Borneo Affairs Minister kan, untuk federal kan. Benda yang dia perlu buat, pertama, dia bukalah office dekat Sabah dengan Sarawak ni, Office of Borneo Affairs Minister. Sebab tugas dia nak buat consultation dengan kerajaan Sabah dengan kerajaan Sarawak. Mana office dia? Buatlah office besar-besar. Duit federal tu kamu gunalah untuk buat office besar-besar dekat Sabah dengan Sarawak. Ketekut nak mampus nak guna. Dah ada kuasa, tak tahu nak belanja duit, nak korek duit, nak melobi duit pun tak tahu. Buat office Borneo Affairs Minister dekat Sabah satu, dekat Sarawak satu. Ambil semua orang Sabah dengan Sarawak kerja situ kan. Okay, nanti saya jawab semua soalan yang lain tu. Nanti kita sembang kencang sama-sama supaya kita semua dapat merungkai semua berkaitan dengan Malaysia Agreement ni. Lepas tu kita sembang kencang. Okay, thank you for watching. Nak buffet Ramadan lepas ni. Nanti saya live stream buffet Ramadan.